Kinabalu. Masya Allah. Dari Kundasang, Gunung Kinabalu, Saudara Azizul Julirin. Ini usahawan muda. Alhamdulillah. Macam mana Kota Kinabalu? Alhamdulillah, semua dalam terkawal lah buat masa ni. Terkawal Sabah, ya. Dari segi kawalan COVID, kawalan cuaca semua pun alhamdulillah baik-baik saja. Udara masih sejuk Sejuk. Ya, saya telah meninggalkan Kota Kinabalu, meninggalkan Gunung Kinabalu lebih 2 tahun. Belum balik tengok lagi. Okey, hari ini tuan-tuan semua, seperti mana yang telah kita maklumkan sebelum ini, tajuk perbincangan kita ialah ekonomi pertanian sebagai asas pembaharuan ekonomi umat Islam di Malaysia. Kita kaitkan permohonan ekonomi. Ekonomi itu berkaitan pertanian dan yang ketiganya berkaitan dengan umat Islam. Sebab kita rasa ekonomi pertanian ini sangat dekat dengan kita. Lebih-lebih lagi ketika COVID-19 menyerang dunia, isu bekalan makanan adalah perkara utama. Kita mengharapkan bekalan makanan diimport daripada luar negara. Negara berkenaan juga berhadapan dengan COVID-19. Semua orang tidak boleh bekerja, semua industri terhenti. Maka waktu ini masalah makanan menjadi keperluan asasi pada kita. Kita akan bincangkan tajuk tersebut secara kita ada masa yang cukup. Saya ingat dalam kalau perlu kita pergi sampai 2 jam, kalau kita rasa 1 jam setengah telah memadai, kita buat 1 jam setengah saja. Saya melihat tuan-tuan, kalau kita tengok dasar pertanian negara, dasar agro makanan negara 2011-2020 berakhir dan 2020 juga COVID-19 menyerang dunia dan menyerang kita. Apakah perkara ini perlu kekal begitu ataupun perlu kepada semakan semula revisit bagi membolehkan kita bersedia. Jadi saya nak minta dua panel tetap kita cuba mengulas tentang apabila pandemik COVID-19 mengancam dunia, kita terdedah dengan masalah persediaan bekalan makanan mencukupi sebuah negara. Okey, cuba Dr. Wan dulu bercakap tentang keperluan tersebut. Lepas tu bagi Dr. Nazari pula. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tangani tajuk ekonomi pertanian sebagai asas pembaharuan ekonomi umat Islam di Malaysia dalam beberapa aras pemikiran ya. Yang pertama, saya nak cadangkan di Malaysia ini pertanian agroekologi diberi sokongan dan dukungan oleh kerajaan kini. Sama kuatnya sokongan dan dukungan kepada pertanian yang sekarang kita ada di Malaysia, pertanian berdasarkan konvensional, pertanian berdasarkan kepada menghasil barangan tak boleh makan, kepada agroekologi, pertanian agroekologi berdasarkan menghasilkan makanan. Itu yang pertama, penting. Yang kedua, skala pertanian mestinya berpaksi kepada skala petani per negeri. Kalau kita tengok pemikiran untuk mengenengahkan skala besar-besaran itu sudah tidak begitu memberi kekuatan kepada pembaharuan ekonomi baru. Maka kita nak cadangkan ianya satu, pertanian berasaskan skala keluarga petani, memberi keupayaan kepada petani, memperkasakan petani. Kalau kita lihat negara Malaysia semenjak merdeka, kita boleh bilang dengan jarilah beberapa orang petani yang kaya raya kerana dia petani. Jadi ini kita kena semak kembali polisi pertanian yang pada pendapat saya pembaharuan ekonomi mesti memberi pemerkasaan kepada keluarga petani itu sendiri.
Ini rata-rata berlaku seluruh dunia, bahawasanya bekalan makanan dunia ini sebenarnya adalah daripada keluarga petani itu sendiri. Terusnya ekonomi mengkayakan keluarga petani ini bolehlah kita ketengahkan dalam kerangka usaha sama para petani dalam bentuk koperasi keluarga petani. Ini satu kaedah yang besar dan kita rasa dianya memberi jaminan kepada perbekalan tabung strategi makanan negara daripada hasil tempatan yang didokong oleh petani tempatan dengan bahan tempatan dan juga koperasi yang memberikan mereka kekuatan. Kayu ukur semuanya ini ialah untuk mencapai 5 perkara dalam maqasid syariah itu. Kemudian akhir sekali, Malaysia kiranya mengenengahkan pembaharuan ekonomi ini berdasarkan kepada pertanian agroekologi, Malaysia akan jadi labuhan ilmu pertanian agroekologi menghasilkan produk makanan bebas racun kimia yang kita rasa rata-rata memberi kekuatan kepada mana-mana negara tak kala dia berhadapan dengan kemeluk negara, ya, mesti dalam konteks itu. Saya rasa pengurusi sekian dulu untuk buka tirai perbincangan dan nanti ahli-ahli panel akan huraikan dalam arena masing-masing, insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof Wan. Prof Wan menyentuh bahawa dalam menghadapi situasi seperti COVID-19 ini, pertanian berasaskan keluarga perlu diperkasakan. Dan kerana dia boleh mengembangkan, memberi banyak kebaikan, di antaranya bebas kimia dan sebagainya lah. Okey, kita bagi ruang kepada Profesor Nazari untuk meneruskan perbincangan berhubung dengan pandemik 19 dan keperluan bekalan makanan ni. Terima kasih Tuan Haji Zakaria Pengurusi dan rakan-rakan panelis. Saya sangat menghargai poin yang diutarakan oleh Prof. Mukhtar tadi. Cuma saya nak ceritakan tentang bagaimana harapan tadi akan menghadapi cabaran besar akibat daripada wujudnya sistem perbankan riba yang telah merosakkan suasana perniagaan dalam berbagai bidang, termasuk juga pertanian. Saya bagi contoh, sekarang ini di dalam di mana sektor pertanian, sebut tadi dia kata dia mahu yang skala keluarga, tetapi sekarang ini banyak syarikat-syarikat besar telah masuk dalam sektor pertanian dengan menggunakan modal yang dipinjam dari industri perbankan dan dengan itu membuat usaha secara besar-besar. Bila mereka menggunakan modal yang dipinjam dari perbankan dan membuat secara besar-besaran, dia mendapat apa dipanggil orang ekonomi panggil economy of scale. Jadi dia boleh mengurangkan kos. Apabila dia mengurangkan kos, dia boleh mengurangkan harga dan sebagainya. Jadi dia menjadi cabaran kepada petani-petani yang melakukan operasi secara keluarga, secara kecil-kecilan. Jadi dia tidak dapat bersaing dengan senang dengan syarikat-syarikat besar tadi. Jadi syarikat-syarikat besar ni sebenarnya tidak natural. Dia meminjam dengan banyak dan sebenarnya mempunyai risiko yang besar. Banyak berlaku di Amerika Syarikat sebagai contoh, mereka meminjam dengan banyak dan akhirnya telah mengeluarkan dengan skala besar kadang-kadang, dan yang paling teruk sekali ialah ada juga pemain-pemain dalam ekonomi yang meminjam daripada sektor riba ini untuk spekulate. Bahasa Melayunya mengadakan aktiviti spekulasi. Membeli barang makanan seperti gandum, beras dan sebagainya untuk tujuan spekulasi dan harganya melambung tinggi. Apabila harganya melambung tinggi akibat dari spekulasi, ramai pula orang masuk. Orang lain pun masuk sebab tertarik dengan harga yang tinggi tadi dengan menggunakan duit yang dipinjam pada bank, membuka ladang besar-besar. Kemudian apa berlaku ialah terdapat suasana terlebih oversupply, terlebih bekalan di dalam sektor pertanian dan akibatnya harga jatuh mendadak. Apabila harga jatuh mendadak dengan cepat, sebelum itu harganya tinggi dan harganya tinggi itu boleh mendatangkan berbagai masalah kepada pengguna sebab
beras naik harga dan sebagainya. Kita berlaku selepas daripada krisis subprime 2008, kita harga naik dengan mendadak. Ramai orang kebuluran sebab tak dapat beli makanan mahal. Berupanya akibat dari spekulasi. Spekulasi ini adalah akibat daripada pemain spekulasi meminjam pada sektor perbankan, membeli untuk dipanggil untuk spekulasi, bukan untuk makan pun, tapi dibeli untuk dengan harga. Kemudian tiba-tiba dia jatuh menjunam, dan akibatnya banyak syarikat-syarikat yang masuk dalam perniagaan pertanian dengan meminjam daripada bank tadi tak dapat bayar hutang mereka kerana harga jatuh, pendapatan jatuh, dan di Amerika Syarikat kerap kali berlaku bankrupt, syarikat-syarikat yang pertanian bankrupt. Ada yang mengamuk pergi tembak bank manager dan sebagainya. Itu biasa berlaku di Amerika. Jadi itu satu cabaran yang kita kena sedar. Apabila harga meningkat tinggi, kita jangan cepat-cepat masuk, terutama sekali dengan meminjam pada bank, sebab kita akan terkena, kita akan expose, kita akan terdedah kepada kemungkinan harganya jatuh dan kemudian kita akan menghadapi masalah. Itu banyak kali berlaku. Saya nak cerita satu perkara yang kemungkinan akan berlaku akan datang ini, ialah oleh kerana masalah COVID ini yang merosakkan ekonomi seluruh dunia, di Amerika Syarikat, kerajaan Amerika kita tahu dan juga sektor kewangan dia telah mencipta wang baru, sebab wang sekarang bukannya fizikal, dia menggunakan elektronik. Dia mencipta wang baru untuk membantu syarikat-syarikat yang susah. Tapi apa yang berlaku ialah bekalan wang ini banyak, bekalan US dollar di dalam sektor pertanian ni, dalam sektor kewangan dunia sangat banyak dolar sekarang ni. Dia akan ditambah. Apabila dia ditambah, dia akan menghasilkan suasana inflasi di seluruh dunia dalam banyak sektor, termasuk dalam sektor pertanian. Apa yang akan berlaku akan datang ini ialah apabila dolar yang dicipta oleh sistem perbankan, sebab kita tahu bahawa di Amerika Syarikat untuk mengatasi masalah ekonomi mereka, Federal Reserve dan kerajaan Amerika telah masukkan 6 trilion US dollar di dalam mencipta wang sebegitu banyak untuk membantu syarikat mereka. Jadi apa berlaku, duit yang banyak ini akan menghasilkan suasana inflasi dunia, termasuk dalam sektor pertanian. Harga akan jadi mahal. Jadi ramai orang akan terkesan, terutama seorang miskin, untuk membeli beras, gandum dan sebagainya seluruh dunia, dia akan menghadapi masalah. Dan apa yang berlaku biasanya telah berlaku sebelum ini, syarikat-syarikat lain yang tertarik dengan harga yang mahal ini akan masuk, tapi dia akan jatuh balik. Kita tak tahu bila lah, kita tak tahu. Okay. Last kali saya nak cerita bagaimana sistem perbankan merosakkan ekosistem pertanian. Saya buat kajian, saya pernah menjadi perunding kepada dipanggil Rice Research, International Rice Research Institute di Manila. Dia nak tanya kenapa di Malaysia, dia tanya saya, kami adalah pakar dipanggil pest control, dan dia tengok di Malaysia ni ramai petani menggunakan kimia yang Puan sebut tadi. Kenapa dia tak dengar nasihat saya, nasihat kami bagi tahu dia kata pest ni boleh kita hapuskan dengan cara natural. Dia akan ada natural system, tak payah pakai chemical. Tetapi kenapa yang petani-petani dia tak mahu risiko dan dia menggunakan kimia? Jadi saya dapati, saya punya kajian bahawa salah satu puncanya ialah ada petani-petani yang telah meminjam wang daripada bank untuk mengusahakan pertanian mereka. Mereka ini dia tidak boleh ambil risiko. Kalau petani dulu kalau berlaku serangan oleh makhluk perosak ini, dia akan rosak, tapi ekosistem akan menyelesaikan masalah. Tapi dia memerlukan mungkin satu atau dua musim. Tetapi apabila seseorang meminjam dari bank, walaupun satu musim dia jatuh, dia sudah jadi bankrupt. Dia tak, sebab diperlukan duit untuk bayar bank. Jadi tidak boleh ambil risiko. Jadi oleh kerana itu, dia tak mahu risiko, tak mahu langsung ada masuk makhluk perosak, dia ambil kimia. Dia menggunakan kimia. Ini berlaku di Sekincang sebagai contoh, nampak hijau dan sebagainya, tapi banyak menggunakan kimia sebab mereka itu pengusaha, mereka terutama sekali pengusaha Cina, saya rasalah. Dia meminjam dari bank dan dia tidak mahu berlaku apa-apa risiko kerosakan. Inilah cara-cara bagaimana sistem riba merosak suasana perdagangan seluruh dunia. Setuju. Ya, cantik sekali ya. Ekosistem yang telah diutarakan oleh pihak satu lagi itu boleh meruntuhkan. Selain dia pasang perangkap, dia juga akan merangkap orang lain supaya terjebak dalam perangkap tersebut.
Prof Wan sebut tadi ekonomi keluarga. Prof Naziri sebut ekonomi komersial besar-besaran. Bila besar-besaran terikat tertakluk kepada pinjaman. Pinjaman dikaitkan dengan riba. Bila nak memastikan apa yang kita buat tu risiko kerosakannya kecil, masuk kimia. Jadi selamat ni. Ini semua ekosistem perniagaan yang merosakkan manusia dan alam. Okey, antara membangunkan ekonomi keluarga dan meneruskan cash crop ekonomi besar-besaran, sudah tentu ada pihak yang menentukan polisinya. Kerajaan lah, sudah tentu kerajaan. Jadi saya nak minta Profesor Dr. Azizan dan Associate Profesor Dr. Anizan, Azizan, Anizan, yang berbeza hanyalah N dengan Z. Mari kita tengok dasar perniagaan negara. Apakah dasar pertanian kita mendorong ataupun boleh menggerakkan kita ekonomi berdasarkan keluarga ataupun meneruskan ekonomi secara besar-besaran yang tak dapat tidak akan terikat dengan pendanaan riba. Okey, silakan. Ya, Prof Azizan. Ya. Prof Azizan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi panel lah, Tuan Haji Zakaria, kemudian ahli-ahli panel, ahli-ahli panel tetap dan juga ahli-ahli panel jemputan. Saya ambil kesempatan ni ucapkan terima kasih kerana memberi peluang lah kepada saya untuk sama-sama berkongsi tentang apa yang dimaksudkan. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya sikit kot, kan? Ya, silakan. Saya sekarang ni adalah pensyarah di Jabatan Sains Kimia Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Masa yang sama adalah merupakan scientific advisor dua buah syarikat lah di Malaysia ni. Pertama ialah TMD, iaitu Trust Maju Dinamik Senyum Berhad, khusus untuk buat makanan lembu dan juga kambing. Dan alhamdulillah kami sekarang ni telah bekerjasama dengan My Angkasa, yang mana kita ada usaha untuk sama-sama buat makanan lembu dan kambing, dan juga kita buat ternakan lembu secara agresif, yang mana makanan kita ni dihasilkan oleh kita sendiri dan sumbernya adalah daripada sumber tempatan 100%. Tak ada, maknanya ingredient formulationnya tak ada yang import. Dan kita menggunakan berasaskan mikrob. Alhamdulillah, satu hari lembu boleh naik 1.8 hingga 2 kilo lah. Kemudian saya adalah advisor kepada sebuah company kosmetik dan juga food supplement lah, yang menggunakan teknologi daripada pelbagai negara. Boleh dengar kah? Boleh dengar? Boleh. Okey, teruskan. Okey, baik. Berkaitan dengan dasar ni, kalau kita tengok dasar pertanian negara ni, dasar pertanian negara ni bermula pada tahun 1984. Dasar yang pertama 1984 hingga tahun 1991. Kemudian dasar pertanian negara yang kedua tahun 1992 hingga 1997. Dasar pertanian negara yang ketiga 1998 hingga tahun 2010. Jadi dah habis dah tu ketiga-tiga dasar. Kemudian dasar ini tidak diteruskan, diubah nama dengan dasar agro makanan 1.0, iaitu 2011 hingga 2020. Dan ini pun dah habis. Dan kemudian dikemukakan dasar agro makanan 2.0, 2021 hingga 2030. Kalau kita buat sedikitlah analisis dasar pertanian negara ni yang dulu, mungkin ambil seminit dua. Dasar pertanian yang pertama tu lebih menekankan kepada sektor pertanian untuk ekspor. Jadi ketika itu mereka nampak bahawa Malaysia mesti maju. Nak jadi negara maju, kena identify apa niche lah. Maka dia identify adalah kelapa sawit dan juga koko ketika itu. Akan tetapi dan kerajaan ketika itu lebih menekankan infrastruktur dan juga pembukaan tanah baru. Namun demikian, dasar pertanian yang pertama ni kurang berjaya. Kenapa? Kerana KDNK masa tu dan juga guna tenaga menurun. Maksudnya ialah persediaan tenaga kerja itu tidak betul-betul ada. Yang mana nak buka ladang besar tapi maksudnya tak ada bekerja. Dan kemudian mungkin teknologi ketika itu pun belum lagi mantap. Dah pergi pula dasar pertanian negara yang kedua, lebih menekankan kepada peningkatan produktiviti lah, pembangunan, usaha-usaha meluaskan kawasan penanaman
dan sebagainya. Cuma masalah ketika itu adalah dari segi tanah, kemudian tenaga buruh yang tua dan juga produktiviti yang rendah. Jadi mungkin ketika itu belum banyak lagi R&D yang dilakukan yang boleh menyokong industri pertanian ketika itu. Jadi pergi pula pada dasar pertanian negara yang ketiga, maknanya yang kemudiannya itu, dan didapati bahawa ketika itu lebih kepada kerajaan memfokuskan pertanian berasaskan sawit, kerana ia menyumbang pada KDNK negara lah, yang melihat itu adalah satu meningkatkan produktiviti dan sebagainya untuk menambahkan pendapatan negara dan juga hasil daripada pertukaran asing dan sebagainya. So kalau kita tengok memang ketika itu adalah dasar-dasar yang ada itu lebih kepada industrial scale. Lebih kepada industrial scale. Sebab itu kita melihat bahawa wujudnya JLC dan sebagainya yang berfokuskan kepada pertanian. Ya. Jadi kalau kita tengok maknanya fokus ketika itu pelaburan, fokus ketika itu daya saing, produktiviti, kemudian memperbanyakkan sistem-sistem penyampaian yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang berpusatkan kepada industri pertanian. Itu kita tengok. Jadi namun cabaran yang kita dapati bahawa bila tak cukup pekerja asing masuk, kan? Bila nak cepat hasil kita pakai baja kimia, kan? Kemudian bila kita nak perbanyakkan produktiviti, maka hutan-hutan ditebang, kan? Jadi dan menghadapi masalah alam sekitar, masalah kepada dan sebagainya lah. Akhirnya petani-petani kecil yang Profesor Wan disebutkan tadi, petani-petani hiliran ini bukan fokus utama. Bukan, kerana ketika itu doktrin yang kita ada dalam dasar pertanian negara yang ketiga itu adalah doktrinnya adalah industri yang berskala besar ini adalah tonggak kejayaan negara. Itu pemikiran. Itu pemikiran yang mereka adalah. Kemudian pergi pula kepada maknanya dasar agro makanan. Tahun kalau kita tengok tahun 2011 hingga 2020. Sehingga mana 2011 hingga 2020. Dari segi maknanya dari segi contribution dasar agro makanan negara tu 2011 hingga 2020 tu memang kita nampak peningkatan lah, peningkatan kan dari segi industri agro makanan memang meningkat. Kalau kita tengok daripada 11.9 bilion pada tahun 2000 meningkat kepada maknanya 18.9 bilion dan kemudian meningkat lagi dan seterusnya meningkat. Namun demikian kalau kita tengok kenyataan akhir-akhir ini, lately maknanya dalam 5 tahun kebelakangan ini kita dapati bahawa mana negara kita masih import sayur, kan? Sehingga maknanya berbilion lah. Import sayur saja pada tahun 2019 adalah 6 bilion. Import bijirin 5 bilion. Import daging 2.9 bilion. Habis yang meningkat itu apa? Jadi persoalannya ada sektor-sektor yang dibuat secara industrial scale memang meningkat, kan? Tetapi perkara asas yang menjadi keperluan, contohnya kalau kita ambil contohnya padi misalnya, kan? Masih kita baru sekitar 69 hingga 70%. Ini sebagai self sufficient. Itu dan ditokok tambah 30% daripada sumber import, kan? Import 30%. Itu pun maknanya kita belum dikira dengan ancaman bencana alam, kan? Kemudian polisi negara-negara tertentu yang sebagai pengeksport. Dan kemudian kita tak kira seperti COVID, kita tak pernah berbincang, kita tak pernah terfikir kita akan berdepan dengan masalah COVID virus. Bukan saja kita, dunia juga tidak pernah terfikir, tidak pernah terbayang bencana sehebat ini. Jadi akhirnya peratus ini akan terbalik sebenarnya, kan? Betul. Peratus ini akan terbalik. Kalau dulu kita kata maknanya kita mampu untuk dari segi self-sufficient, maknanya beras dan padi ini 70%, ada kemungkinan akan menurun menjadi 30%. Jadi saya melihat bahawa cara berfikir kita sekarang mesti berubah. Di mana kalau kita melihat Vietnam misalnya, sebab saya dah melawat Vietnam 4 kali lah.
misalnya mereka lebih memperkasakan maknanya petani itu sebagai tonggak kepada pertanian negara. Ada tak kita buat keluar moto ni? Petani itu adalah tonggak. Tonggak maknanya kepada pertanian negara. Mereka menjadi tulang belakang. Bukan giant player Ya, menjadi main player. Mereka memainkan peranan yang sangat penting. Sebab itu, bagaimana peranan kita adalah mengangkat darjat kemuliaan petani itu dalam konteks nasional punya pemikiran. Itu penting. Setuju. Kan? Jadi kalau kita nak kata bahawasanya sudah sampai masanya profesor ni turun ke dalam sawah bersama dengan petani. Orang kementerian juga turun bersama dengan petani dalam petani. Bukan orang pertanian, jabatan pertanian duduk di pejabat, manakala petani duduk di dalam sawah. Itu belum. Itu tak boleh dah sekarang ni. Jadi kita kena utilize semaksimal mungkin sumber tanah, kekuatan petani yang ada, kudrat mereka ini, dan juga ditambah dengan teknologi. Dan teknologi itu tak perlulah besar, tapi teknologi yang sesuai dengan ekologi pertanian yang disebutkan oleh Prof Wan tadi. Saya sangat setuju sebenarnya. Sebab itulah model yang saya tengok di Vietnam. Bagaimana mereka kaya dengan herba asalnya daripada petani. Mereka kaya dengan padi, asalnya mereka perang, mereka susah payah, mereka tak orang kata survival mereka dahsyat, tapi akhirnya mereka bangun menjadi negara pengeksport, kan? Karena mereka balik kepada nukleus yang utama pembangunan pertanian ni adalah petani itu sendiri. Itu mungkin sedikit yang saya boleh bagi tambahan lah hari ini. Okey, terima kasih Prof Azizan. Kita lihat kalaulah kerajaan nak membentuk dasar pertanian atau dasar agro makanan 2020-2030 dia mesti pergi kembali semula kepada kekuatan asas, dan realiti hari ini tidak sama dengan dulu. Dan jalan baru itu mesti kita pilih. Okey, Prof Profesor Madya, Dr. Anizan, teruskan dengan tengok dasar pertanian, dasar agro makanan kita, apakah perlu kekal seperti sekarang ataupun bagi satu cadangan. Saya difahamkan doktor ada menemukan satu teknologi beras. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Zakaria dan ahli-ahli panelis lain, Prof Wan Mokhtar sebagai moderator, yang saya pun telah berbincang apa isi-isi poin yang saya nak luahkan lah. Sebenarnya agak serupa dan mungkin ada juga benda-benda yang saya nak timbul lagi lah, apa yang setelah kita dengar perbincangan setakat ini. Ya, sebenarnya saya sangat sukalah dengar apa yang dah diceritakan. Suka saya nak cerita mengenai objektif dasar agro makanan negara. Dia bertujuan untuk menjamin makanan mencukupi dan selamat. Selamat tu kita bincang. Yang keduanya ialah industri yang berdaya saing dan mampan. Mampan ni sustainability boleh diinterpret secara dua lah, sama ada boleh berterusan ataupun serasi dengan environment, dengan sekitaran. Dan ketiganya meningkatkan pendapatan usahawan tani. Okey. Saya sebenarnya nak lihat ataupun minta fokus pada naratif yang agak berbeza daripada objektif dan tujahan yang saya nampak yang dipakai oleh kerajaan yang berasaskan dasar agro makanan negara ni. Jadi saya nak sentuh secara begini. Sebenarnya kalau kita nak memikirkan strategi untuk meningkatkan pengeluaran makanan, kita harus lihat kepada pengeluaran makanan tempatan. Semua setuju di sini? Dan ini ialah fokusnya lah untuk mengurangkan import makanan. Juga dah disebut.
Dan strategi ini difikirkan harus menyeluruh, bukan setakat melihat kepada hasil, tetapi dari segi governance-nya, dari segi kelestarian environment lah, ekosistem dan pembangunan sumber manusia. Jadi dari segi ini saya nak kembali sikit apa ni persatuan saya ni sebenarnya ialah Persatuan Agroekologi Malaysia. Saya sebagai presiden dan Prof Wan dulu mantan presiden persatuan ni, iaitu Persatuan Serimas. Apa agroekologi? Agroekologi ialah menandatangani pertanian dari semua sudut. Bermakna kita nak mencapaikan jaminan bekalan pertanian ni melalui pertanian yang berasaskan ekologi secara fizikalnya dan juga melihat hubung kait pasaran, kehidupan kesejahteraan petani bersama dengan ekologi itu tersebut. Jadi apakah sistem yang boleh menyokong perkara itu, dan saya suka juga menyatakan bahawa kalau katalah COVID ke ataupun bencana alam ke ataupun apa-apalah, tetap Serimas menerajui agroekologi sebagai penyelesaian. Tak kira COVID ke apa ke, sebab di sini kita menengahkan kelestarian sekitaran dan kita menengahkan kesejahteraan petani kecil, di mana di rata-rata ini boleh memberi pencapaian kepada jaminan bekalan makanan. So kelestarian yang disebut sini, strategi ini ialah suatu sistem yang menyokong pertanian skala kecil seperti Prof Wan cakap tadi, family farming yang kurang bergantung kepada input luaran. Ini tak ditekankan saya rasa di dasar agro makanan negara. Kena kurang bergantung pada input luaran dan fokus kepada pertanian bersepadu, integrated farming, di mana pasaran dan kita perlu naikkan integrated farming ni dalam pasaran tempatan yang menyokong ekonomi bulatan, circular economy. Maknanya kalau dihasil tu katalah dijual di kampung ni, jadi dapatlah orang kampung menghasilkan bahan downstream dan dijual balik. Jadi duit tu terus circular ini perlu dibincang lebih mendalam tidak ditimbul saya rasa di dasar agro makanan negara. Sistem tersebut seharusnya menolak atau tidak mengambil bahagian dalam perjanjian atau yang berkaitan atau yang berbau UPOF 1991. Ini adalah UPOF 1991 ialah Plant Protection. Yang dilobby oleh syarikat-syarikat besar untuk memberi protection lah kepada variety yang ditimbul. Tapi ini menjejas benih-benih yang disimpan ataupun ditukar oleh petani. Jadi ini kita perlu desaklah supaya jadi petani senang untuk bertukar benih dan kerajaan harus menyokong pembangunan, penyimpanan dan pertukaran benih, terutama benih tempatan. Jadi kalau macam kita asyik bergantung kepada benih luar, satu kali katalah COVID ke apa ke dia tak masuk, habislah kita. Ataupun bencana, habis kita. So saya dimaklumkan Mesyuarat Majlis Fatwa Kebangsaan 2011 telah membuat keputusan makanan GMO adalah dilarang ataupun haram jika memudaratkan kesihatan manusia. Tapi semenjak itu stop, dah tak ada action. Jadi kita perlu desak supaya hasil muzakarah ini yang masih tidak digazetkan, harus ada follow up lah. Sebab kita harus melihat pertanian dari segi kesihatan kita, dari segi kesejahteraan, dari segi availability lah bahan-bahan untuk pertanian. Jadi
saya nak pergi balik kepada pertanian sepadu. Saya sangat suka Prof Azizan tadi bercerita mengenai makanan ternakan lembu dan kambing yang berasaskan tempatan. Sebab itu memang saya sedang perjuangkanlah dari segi pertanian sepadu ni. Kita nak memikirkan sumber makanan ternakan yang dihasil daripada kitaran kegiatan pertanian dan sumber tempatan lain. Jadi selain pada itu, kita harus menyokong sistem-sistem penanaman yang tidak bergantung pada agrokimia, yang tidak bergantung kepada benih dan variety. Jadi ada sistem-sistem yang boleh tahan penyakit, yang kurang menggunakan sumber air serta elak. Jadi satu daripada sistem ni ialah sistem penanaman SRI lah, sistem rice intensification. Jadi ini boleh menjamin bekalan padi dan juga kaedah SRI ini sebenarnya mementingkan kesihatan pokok itu sendiri dan tidak bergantung kepada variety benih. Kalau MOA ini saya rasa lebih berat kepada variety benih yang dihasilkan oleh Madin. Walhal kita ada banyak variety yang kita boleh kembalikan kepada petani. Boleh diketengahkan. Dan tanaman perlu ke arah padi organik ataupun natural farming. Jadi kalau kita praktikkan pertanian secara agroekologi, kita kena ingat kita akan dapat ikan balik datang ke sawah. Jadi petani pun boleh jual ikan. Boleh ada side income pula, buat tangki ke apa ke untuk jual ikan. Kalau sekarang tak boleh sebab sekejap-sekejap kena racun, kan. Jadi Ikan tak ada di sawah. Tak ada. Bukan tu saja, kesan hiliran daripada secara konvensional. Jadi kesan hiliran pertanian agroekologi adalah sumber air dan udara menjadi lebih bersih. Sekarang kita nampak bila COVID bila tiada aktiviti, tiba-tiba sungai dah bersih kan. Boleh nampak mata sendiri kan. Jadi kita tahu bahawa kalau kita pergi kepada natural way of doing things ni, kita akan kurangkan pencemaran yang begitu banyak. Dan bukan tu saja, kalau kata kimia-kimia ni turun ke laut, makanan laut kita pun terjejas. Ada bahagian-bahagian pantai yang kalau boleh orang tak mau makan lah kalau ikan dari sebahagian kawasan kan. So makanan laut boleh kita makan dengan yakin, makanan sungai dan sebagainya. Jadi bukan setakat production di tempat pertanian saja, tapi secara keseluruhannya akan memberi kebaikan. Dan kalau dalam dasar agro makanan negara juga disebutkan urban farming tapi tidak detail, tapi saya nak sarankan ini sebagai satu perkara yang sangat penting terutama dalam keadaan COVID dan bencana alam. Kita perlu dapatkan rakyat tanam sendiri. Okay? Digalakkan cucuk tanam sendiri, tapi kalau boleh secara natural farming ataupun organik lah. Ya, ini boleh menggalakkan ekonomi pertanian tempatan dan sediakan data pengusaha lokal. Contohnya orang tu tanam pisang. Sepatutnya kalau saya di Kajang ni saya boleh tahulah mana orang yang tanam pisang. Saya mungkin tanam ubi, saya boleh share. Jadi orang Kajang seharus melalui peranan MPKJ katalah maknanya melalui peranan Majlis Perbandaran ataupun daerah yang seharusnya mengambil peranan yang penting dalam menggalakkan urban farming ni, dan Majlis Perbandaran daerah ni boleh seharusnya juga menyediakan kursus teknikal lah untuk penduduk dan menyesuaikan undang-undang kecil yang ada untuk menggalakkan proses tanam sendiri ni. Yang ketiga yang saya sebut sumber manusia. Sistem sumber manusia ni yang bagus boleh menyokong penggunaan dan inovasi alat pertanian berskala kecil seperti Prof Azizan sebut tadi supaya lebih ramai orang boleh berkecimpung dalam bidang pertanian berasaskan agroekologi. Jadi strategi negara seharusnya mengambil kira peranan belia itu sangat penting. Tadi kita kata Prof Azizan kata pemikiran
nasional petani sebagai tunggak negara. Ini petani muda lah yang harus melihat perkara ni dengan kacamata yang lain, dan tapi kita kena harus ingat bahawa yang anak muda atau belia ni adalah consumer yang penting. Kita harus lihat mereka dari aspek consumer dan cuba tarik perhatian kepada makanan yang tidak bergula dan tidak terproses. Makanan whole food. Bagus. Makanan tempatan. Jadi seharus ada program-program yang menaikkan minat kepada makanan-makanan yang berkhasiat ni. Kita sebut vitamin D, semua ni harus dimasukkan dalam perbincangan untuk masa depan. Dan Alhamdulillah. jadi ini semua harus diterap dari peringkat sekolah sampai ke universiti. Dan kalau bolehlah saya mahu juga lihat pengiktirafan petani ni sebagai tunggak negara. Kalau boleh negara mungkin kita ada program khidmat negara balik, tapi arah kepada pertanian. Jadi anak-anak muda lepasan sekolah suruh bertanam. Macam dulu-dulu. Ni waktu Prof Wan punya sekolah dulu kan. Khidmat negara. Jadi biar mereka rasa pertanian, dan di situ kita boleh ada program-program yang mengiktirafkan pertanian sebagai satu Okey, Dr. Nizam. Dr. Nizam sebut sesuatu yang cantik tadi. Peranan kerajaan tempatan, majlis daerah. Bagaimana nak menggerakkan. Saya ketika membicarakan dasar pertanian, dasar agro makanan, Dr. Nizam telah masukkan cadangan, dan saya percaya Prof Nazari dan Prof Wan menggigil untuk interrupt dan menambah, mendukung lagi apa yang patut kita buat. Masih ada lagi. Saya nak naik poin. Ada beberapa poin sekarang. Saya pasal koperasi pertanian ni, Prof Wan tadi dah cerita juga, ya, seharusnya dilihat sebagai jentera penggerak utama dalam pembangunan bekalan makanan. Betul Prof Wan? Ya, betul. Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada syarikat besar, tapi naratif dasar agro makanan negara lebih kepada syarikat besar. Tapi saya rasa harus diberi ruang untuk koperasi pertanian diambil kira sebagai jentera utama, bukan sangat setuju. syarikat besar. Dan kembali kepada governance, kalaulah nak jalankan pembangunan bekalan makanan negara ni, semestinya governance tu harus cantik lah. Corruption mesti ditangani dan apa-apa projek yang di atas nama pembangunan bekalan makanan ni harus dinilai dari semasa ke semasa oleh mungkin agensi-agensi yang bebas, sebab kita pakai duit rakyat. Jadi janganlah bagi kepada projek tertentu dan habis cerita, tak boleh. Seharusnya dinilai semula apa kesan secara efisiennya, effectiveness-nya, sustainability-nya dan relevancy-nya harus dilihat. Dan governance, dari segi governance-nya, pembangunan bekalan makanan ni seharusnya multi-ministerial. Dia harus ditangani oleh pelbagai kementerian, termasuk secara bersepadu. Dan mungkin Prof Wan ada sebut tadi dari Jabatan Perdana Menteri kena lead benda ni, di mana semua akan ada koordinasi yang baik di antara kementerian, dan tak boleh diletak di bawah Ministry of Agriculture saja, sebab bekalan makanan ni sangat berkaitan dengan kesihatan kita, pertanian dan kesejahteraan rakyat pada keseluruhannya. Jadi tak boleh kita serah kepada MOA saja dan tidak melihat kesannya kepada environment, tidak melihat kesannya kepada keselamatan. Kita sekarang kan dapat ada banyak bukan daripada luar kesan kepada ekonomi juga.
Dan saya suka juga kalau boleh kita timbang balik local election, sebab tadi saya sebut majlis daerah, majlis perbandaran ni harus memain peranan yang besar, sebab kita kata sekarang kita nak naratif kepada ekonomi lokal. Jadi majlis perbandaran ni harus memainkan peranan yang besar dan governance harus cantik juga. Maka kalau boleh saya sarankan pilihan tempatan, local election, supaya kita dapat pegawai-pegawai yang berwibawa, yang accountable to the people. Setakat ni saya saja dulu. Mungkin saya boleh je tambah dari segi pengalaman. Sebab kami di Serimas banyak berkecimpung dengan komuniti-komuniti di seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak, dan cabaran-cabaran yang timbul di kalangan mereka. Contohnya macam kalau nak jual padi, nak jual beras, kalau misal kita kata okeylah petani seharusnya pergi ke arah jual beras sendiri, tapi tuk-tuk tengok tak ada lesen. Sebab banyak regulation, peraturan yang menyekat usaha-usaha sebegitu. So saya setakat ini dululah. Terima kasih. Okey. Saudara Zakaria kat mana dia? Oh, tak dengar. Saudara Zakaria. Kenapa? Okey. Kita teruskan sajalah kalau terputus sedikit situ kepada ahli panel yang seterusnya bisa memberi input terhadap apa yang sudah kita ketengahkan dan terhimpunlah dalam kerja kita ini, merangkumi pembasmian saluran riba, saluran bergantung kepada import dan sebagainya, untuk memberi pemerkasaan kepada kepada pertanian berasas skala keluarga petani, ya. InsyaAllah. Siapa dia ya? Yang seterusnya? Saya Prof. Sila Azizul. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam. guru-guru saya yang bersama-sama pada petang ini, dan juga kepada rakan-rakan yang turut bersama dalam sesi perkongsian dialog petang ni ya. Saya diminta untuk berkongsi sedikit pengalaman sebagai seorang usahawan tani yang berkecimpung secara sepenuh masa dalam bidang pertanian sejak daripada 5 tahun yang lalu. Silakan. Sorry, kita ada masalah sikit Dengar cakap saya? Dengar? Nah, okey dah. Dengar. Tadi ada masalah sikit. Sekarang Dr. Nazari juga telah hilang. Okey, teruskan. Saudara Azizul, teruskan. Ada gangguan ya? Azizul sedang bercakap tadi. Stop. Teruskan. Tolong admin. Ada gangguan sikit. Tak dengar? Okey, dengar. Dengar. Okey. Saya cuba untuk share screen. Tuan Haji Zakaria boleh tolong untuk bagi keizinan saya bagi saya. Sekretariat akan ni. Sekretariat akan ni Azwar. Saya. Tolong Azizul nak pasang skrin Ada visual. Okey, pada butang di pada pilihan butang tu, pada pilihan menu ada satu button warna hijau share. So Tuan Azizul hanya tekan klik tu ya. Button share tu. Di sini dia kata host disable participant screen sharing. Tak boleh kalau tak apa, kalau tak boleh teruskan je. Terus bercakap saja. Okey, sebab saya dah sediakan slide sebenarnya di sini. Nak tunjuk itu background sayuran di Kundasang yang segar.
sekali dengan bahan-bahan untuk dikongsi lah, pengalaman dan sebagainya lah. Sebab ada beberapa visual yang perlu untuk dikongsi juga. Tak apa, kalau dia teruskan cakap Okey, baik. Sebab dia akan melencatkan masa kita. Okey, baik. Okey, lebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Azizul Juliring, berasal daripada Kundasang, Ranau, Sabah, dan sekarang juga mencari rezeki secara sepenuh masa di Kundasang dalam pertanian dan juga pelancongan. Dan dalam organisasi pertanian, saya adalah pengurusi kepada Majlis Agripreneur Muda Kebangsaan Negeri Sabah dan juga merupakan ahli jemaah pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sabah bagi peladang muda. Okey. Itu sebelum inilah, pada kerajaan yang lepas. Kerajaan baru ni mungkin dipecat. Okey. Tak apa, teruskan tentang pertanian. Kenapa menceburi bidang pertanian? Okey. Kenapa? Terlebih dahulu, latar yang ingin saya kongsikan di sini adalah pertanian. Bidang pertanian yang saya jalankan adalah sedikit berbeza daripada kegiatan pertanian konvensional yang biasa, kerana saya menjalankan kaedah pertanian secara aquaponik dan juga hidroponik, iaitu kaedah pertanian tanpa menggunakan media tanah, soilless farming. Okey. Saya bermula sejak daripada 2015 dan secara intensif menjalankan pengeluaran secara besar-besaran dan komersial pada tahun 2017. Okey, ya, ini berikutan kepada beberapa perkara lah dan pengalaman lepas yang menyebabkan saya secara sepenuhnya menggunakan kaedah modern farming berbanding dengan conventional farming. Dan untuk makluman juga, saya adalah graduan di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang aquaculture dan ayah saya tidak malu ke jadi petani? Ini graduan universiti, kenapa mau jadi petani? Okey, itu satu soalan yang biasa saya terima juga, Haji. Bagi saya sebenarnya saya merasa bangga menjadi petani kerana saya menjadi sebahagian daripada mereka yang mengeluarkan makanan kepada negara. Orang kata kalau sakit jumpa doktor kan. Tapi kalau tak ada petani, satu negara ni akan berlapar. Jadi saya bangga menjadi sebahagian daripada petani tersebutlah. Okey. Dan pengalaman saya dalam bidang pertanian ni telah membawa saya kepada beberapa tempat. Antaranya saya telah oleh Lembaga Pertubuhan Peladang sendiri, Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sabah sendiri untuk berkongsi tentang kaedah aquaponik yang sedang saya jalankan sekarang. Okay, merujuk kepada apa yang Dr. Anizan sebut sebentar tadi berkenaan dengan, dan itulah yang saya sedang jalankan sebenarnya sekarang, iaitu satu kaedah di mana kita mengintegrasikan kaedah penternakan ikan dan juga penanaman sayur-sayuran dalam satu sistem yang sama. Kita menggunakan sisa daripada ikan tadi, kemudian dia akan ditapis dan diuraikan sisa ikan tadi menjadi baja kepada sayuran, dan sayuran kita akan dapat hasil yang organik dan air akan kembali semula ke dalam tangki ikan menjadi air yang bersih. Jadi kita mendapat ikan dan air yang bersih dan kita dapat sayuran dengan tidak menggunakan baja dan juga racun kimia. Okay, dan pada waktu ini kaedah ini telah begitu meluas digunakan di beberapa negara-negara luar, dan sejak daripada 5 tahun yang lepas Malaysia saya lihat di kalangan petani dan juga mana-mana peminat urban farming sudah mula cenderung kepada kaedah aquaponik ini. Okay? Kenapa? Antara dia punya manfaatnya adalah kaedah ini tidak perlukan pembajaan secara langsung menggunakan baja kimia, penjimatan penggunaan air 90%, hasilnya organik, penjimatan ruang, dia scalable. Kalau tidak saya boleh tunjukkan bagaimana saya menyusun saya punya kebun secara vertical farming secara 10 tingkat ya. Saya menanam sayur secara 10 tingkat. Okey. Hasilnya optimum dan menguntungkan. Nanti Prof Wan, Dr. Nazari, Dr. Azizan, Dr. Anizan akan pergi tengok. Kita bawa MDN pergi tengok Dr. Wan. Boleh. Okay. Boleh kita pergi. Mesti. Okey. Dan pada pendapat saya sendiri, antara
faktor kenapa belia ni dia hendak memilih pertanian ni, sebab pertanian ni bukan dikira sebagai satu kerja yang cool, bukan satu kerja yang terjamin sebelum ini. Tetapi dengan penggunaan teknologi dan juga semangat inovasi orang muda, dia sebenarnya boleh digunakan untuk mencetus keinginan dan juga memberikan satu jaminan kepada orang muda bahawa pertanian ini sebenarnya memberikan pulangan yang tinggi dalam sebentuk pendapatan. Okay? Kalau Malaysia untuk orang muda terlibat dalam bidang pertanian, khususnya berskala komersial, masih agak kurang. Dan dari segi penggunaan teknologi pun masih tidak begitu meluas. Yang ada sekarang yang agak meluas adalah tanaman vertigasi misalnya. Tetapi hidroponik, aquaponik ataupun aeroponik adalah satu benda yang terlalu asing untuk orang-orang muda itu sendiri. Jadi melalui platform Lembaga Pertubuhan Peladang sendiri dan juga Jabatan Pertanian Negeri Sabah, mereka telah meminta saya untuk menjadi mentor dan membimbing usahawan-usahawan muda untuk terlibat secara langsung dalam kaedah penggunaan teknologi dalam pertanian seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga bagaimana memasarkan hasil-hasil tersebut kepada pasaran yang lebih terjamin. Dan saya sendiri menghantar hasil tanaman kepada restoran, hotel-hotel dan juga mengekspor ke negara Brunei Darussalam. Okey, ini Azizul. Dari segi hasilnya bagaimana? Dari segi hasil, produktiviti sangat tinggi menggunakan teknologi ini. Berbanding dengan secara konvensional. Ya, secara konvensional kita beberapa kali ganda lebih tinggi produktivitinya dalam tempoh, waktu dan kawasan yang sama. Sebagai contoh, sekarang saya menanam menggunakan kaedah ini, kaedah modern farming ini kurang daripada 1 ekar saja. Ya. Produktivitinya adalah sekitar 4 tan pada setiap bulan, secara konsisten. Jadi kaedah ini dia seperti sebuah kilang yang tidak berhenti untuk mengeluarkan hasil. Tidak ada buffer time. Bukan macam pertanian konvensional, kita kena cangkul, kan? Kita kena membaca. 4 tan berapa nilai dia? 4 tan berapa nilai ringgitnya? Kalau jenis tanaman yang saya tanam tu kurang lebih dalam 40,000 untuk 1 bulan pusingan. 1 bulan 40,000? Ya. Jusa apa tu, Prof Wan? Ya. Jusa apa tu kalau 40,000 sebulan tu? Jusa A lah tu. Terus 3 ke? Terus lah. Lebih. Lebih lagi tu. Okey, yang penting saya nak tanya. Yang tu tak tolak lagi kos-kos pekerja dan baja dan sebagainya lah. Okey, Prof Wan nak tanya apa? Prof Wan. Ya. Saya nak tanya Cik Azizul ya. Ya. Ini pertanian hidroponik tanpa tanah. Tak payah guna tanah. Ya, betul. Jadi kalau Cik Azizul ada pilihan untuk Malaysia lah, berapa peratus agaknya potensi hidroponik ini boleh menyumbang kepada keperluan makanan negara? Agak-agak lah. Dari segi anggaran saya, Prof, untuk dalam tempoh masa yang terdekat ni, kalau dia boleh diimplement dalam 10 tahun yang kehadapan ni, kita sekurang-kurangnya kita boleh cover 50% daripada keperluan makanan negara. Sekurang-kurangnya. 50% ya? Ya, sebab kalau daripada import makanan negara, saya mungkin boleh petik beberapa jenis tanaman, contohnya tanaman-tanaman berdaun saja dahulu. Kopis. Kita import sebanyak 71 juta pada 2018. Kalau 2019 kata tadi mungkin Prof Nazari ada data yang lebih terkini lagi, tapi saya petik data daripada Kementerian Pertanian pada 2018. Contoh untuk kopi sahaja 71 juta kita import. Pada saat maknanya untuk perbekalan makanan negara Malaysia, kalau kita padukan menanam atas tanah dengan menanam cara hidroponik, Malaysia boleh berdikari tanpa mengimport. Betul. Mungkin kita akan import, masih mengimport, cuma kita boleh kurangkan import tersebut, dan kita berfasa daripada mungkin 10 tahun, kemudian 10 tahun lagi baru kita naikkan 70%, mungkin lepas beberapa tahun kemudian baru kita boleh capai 100% tanpa kebergantungan kepada import. Jadi ini adalah pertanian masa depan yang
yang saya hasratkan untuk Malaysia, bahkan memetik kata-kata Dr. Nizan sebentar tadi ya, urban farming, kaedah aquaponik dan hidroponik juga adalah satu yang sangat praktikal untuk kita jalankan di kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan bahkan di taman-taman ataupun di kawasan apartmen yang mempunyai kawasan lahan yang sempit. Mungkin dia cuma ada satu balkoni yang kecil, tapi kita boleh aplikasikan kaedah penanaman tanpa menggunakan tanah ini, iaitu kaedah hidroponik dan aquaponik, dan kita boleh buat secara bertingkat. Jadi untuk keluarga sendiri, dia sudah cukup untuk makanan, ada penjimatan dalam kos sara hidup pada setiap bulan dan juga belanja dapur. Azizul cuba tanam padi guna hidroponik. Ya. Ada. Yes, sekarang dalam percubaan saya dah tanam padi bario dan sekarang tengah meninggi lah, dan kita akan tengok hasilnya dalam tempoh 2 bulan daripada sekarang. Boleh. Okey. Okey, saya ingat di situ dulu Saudara Azizul, nanti kita sambung balik. Dan macam kita sudah ada satu solusi yang menarik ni tentang tanaman yang boleh menyegerakan hasil, boleh menampung keperluan kita. Tadi kita terstuck sekejap, ada gangguan pendengaran dan sebagainya. Dr. Azizan dan Dr. Anizan telah menyentuh tentang dasar pertanian negara. Dr. Nizan telah bagi cadangan-cadangan untuk menyelesaikan masalah kebekalan makanan, dan saya nak teruskan dengan Prof. Nazari, kemudian diikuti oleh Prof. Wan. Apa yang patut kita lakukan untuk menjadikan Malaysia ni sebagai negara pengeluar makanan dengan orang Islam menjadi pemain utama? Silakan. Terima kasih Tuan Haji Zakaria. Jadi saya tadi sebut bahawa cabaran kita adalah kerana ada industri pada peringkat, dengar saya? Ya. Dengar. Okey. Jadi kita ada masalah ialah kerana sekarang ini dalam banyak sektor sudah pun dia jadi apa dipanggil sebagai fenomena globalisasi kan. Sekarang ini dikeluarkan secara besar-besaran oleh sektor-sektor pertanian di dunia, dan dibekalkan dengan modal yang dipinjam dari bank dengan cara skala besar-besaran, dan akibatnya dia persaingan dari luar negara mencabar industri tempatan. Dia berlaku di banyak negara. Sebagai contoh di Korea, industri beras di Korea hampir pupuslah kerana import daripada beras yang keluar adalah jauh lebih rendah berbanding dengan harga beras di Korea. Kalau siapa pernah baca berita dahulu, orang petani daripada Korea telah membunuh diri di mesyuarat WTO untuk protes keadaan sektor pertanian beras di Korea yang hampir pupus akibat daripada import yang murah. Jadi import yang murah ini daripada luar negara yang disokong oleh industri riba ni akan mengancam sektor pertanian tempatan. Jadi kita kena memberi sokongan dan perlindungan kepada sektor pertanian tempatan, khususnya sektor pertanian yang diusahakan tanpa bergantung kepada sistem riba ni. Kita tahu dia mungkin mahal sikit, tetapi kita kena bagi prioriti kepada mereka, kita bagi sokongan. Jadi ada teknologi tadi yang disebut oleh Dr. Nizan tadi. Kita ada teknologi sekarang, kita boleh mendapat maklumat tentang petani-petani dan pengusaha-pengusaha tempatan yang kita boleh order direct. Sebagai saya baru ni saya order buah mempelam buah daripada Perlis, apa nama? Harum manis ya. Jadi saya tengok harganya agak mahal juga, tapi saya nak sokong, memberi sokongan kepada petani tempatan. Dia buat cara kecil-kecil. Saya order jadi kita dapat maklumat. Kita boleh adakan platform yang macam Lazada. Saya ada kawan yang boleh buat macam Lazada, di mana kita boleh letakkan senarai pengusaha-pengusaha tempatan yang kita boleh order, bayar secara cash terus CIMB Click dan sebagainya, dan dia hantar ke rumah kita. Dan walaupun dia mahal sikit, tapi kita tahu kita kena bangunkan satu database industri tempatan. Dan saya sangat tekanan kepada pengusaha-pengusaha yang tidak bergantung kepada industri riba tadi. Sebab yang menghancurkan suasana pertanian di seluruh dunia ni adalah sebenarnya industri riba tadi. Dia telah menghancurkan sektor pertanian kecil-kecilan.
Jadi ini berlaku di banyak negara. Saya baca banyak, sebagai contoh di Vietnam ke, di negeri China pun ada, di mana petani yang tanam mango tadi, dia tak boleh survive sebab syarikat besar-besar dia dibeli tanah semua dan dia paksa pula. Yang lagi dahsyat ni, dia paksa petani kecil ni jual tanah kepada dia sebab dia nak buat cara besar-besaran. Dan disokong oleh pegawai kerajaan yang korup untuk memaksa petani kecil menyerahkan tanah mereka kepada syarikat besar-besaran ini. Jadi ini berlaku di banyak negara. Dan di belakangnya adalah industri riba yang menghasut mereka untuk membuat cara besar-besaran. Jadi kita kena berkorban sikitlah, maknanya kita kena bagi prioriti kepada petani. Kita kena galakkan rakyat Malaysia menyokong petani-petani tempatan, pengusaha-pengusaha tempatan, walaupun mungkin harganya sedikit mahal sebagai contoh. Kita kena korban. Dan kerajaan kena peka tentang perkara ini. Kalau dia, masalahnya, saya nak bagi cabaran lah, sebab tu dia tidak semudah itu. Sebab apabila kita nak menyokong, melindungi sektor pertanian tempatan, kita akan ditekan oleh negara luar, seperti Amerika Syarikat. Dia kata, kalau kita nak ekspor elektronik ke Amerika Syarikat dan barang-barang lain, kita kena hapuskan subsidi dan perlindungan kepada sektor pertanian. Dia nak suruh semua bebas. Jadi yang akan memberi tekanan kepada kerajaan Malaysia adalah pengusaha-pengusaha tempatan dalam bidang lain. Yang memaksa kerajaan untuk membuka dan menjadi signatory kepada WTO dulu, kepada TTPA dan sebagainya, sebab dia nak masuk pasaran luar. Jadi nak masuk pasaran luar, negara lain kata kita kena buka pasaran kita kepada persaingan luar dalam bidang pertanian. Ini cabaran dia. Jadi kita kena bersama-sama, bekerjasama untuk melindungi. Jadi kadang-kadang ada sektor yang kita kena lindung juga untuk memastikan kelangsungan, keselamatan dan sebagainya dalam jangka panjang. Dan kita kena korbankan beberapa sektor yang terpaksa yang mahukan pasaran luar, tapi oleh kerana kita melindungi sektor pertanian kita, sektor-sektor itu pastilah kita korbankanlah. Kita kena bagi kepentingan kepada sektor pertanian. Itu adalah game yang perlu kita lalui. Samping kita mengusahakan benih yang bagus, sistem tanaman yang sophisticated, game yang paling besar ni ialah sistem kawalan di pihak-pihak luar sana yang menekan pihak pengguna di negara, terutama di negara yang seperti kita lah. Prof Wan, Prof Wan perlu tunjukkan jalan. Bagaimana cara kita nak mengatasi masalah yang telah dinyatakan oleh Prof Nazari tadi. Ini game kita dalam dunia realiti, kita terpaksa berhadapan dengan game. Selain daripada benih yang cantik, tanaman yang elok dan sebagainya, ada permainan yang lebih besar di dunia sana, di luar sana, yang senantiasa melihat siapa yang lemah dia akan makan. Kalau ada ikan yang baik, dia akan burukkan ikan itu. Kalau kalau Azizul boleh mengeluarkan produk yang bagus daripada konvensional di Kundasang itu, akan ada pihak yang akan cuba bermain supaya inilah dia dunia perniagaan yang penuh cabaran. Silakan Prof Wan. Terima kasih. Di peringkat negara Majlis Dakwah Negara sebagai penganjur perbincangan kita pada hari ini yang cukup rancak dan berkesan, mesti buat satu pertemuan dengan Perdana Menteri. Supaya Perdana Menteri boleh rangka satu jawatan kuasa bertindak di peringkat pejabat Perdana Menteri yang akan menggerakkan, seperti yang Dr. Anizan kata, secara bersepadu semua kementerian yang terlibat. Kerana dia berkait dengan keselamatan negara, berkait dengan keselamatan makanan, perbekalan makanan, dan yang paling penting yang Dr. Nazari kata, Prof. Nazari kata, kita berhadapan dengan gerombolan besar di luar yang pastinya akan lawan, kerana kita kata kita nak lawan sistem riba. Mereka tak akan duduk diam. Maka di peringkat petani, kita kena turun kepada macam Dr. Azizan kata, memberi rangsangan dan memberi pertolongan pada petani bahawasanya masa depan mereka
untuk sumbang pada negara adalah di tangan mereka. Dan di peringkat pegawai tempatan mesti mengambil tanggungjawab bahawasanya ini adalah urusan keselamatan negara. Kalau ini dapat kita lakukan, kerajaan kini sangat berani dan saya lihat memang sangat berani. Tak pernah saya lihat seumur hidup saya 64 tahun ni dilantiknya seorang mufti dalam Jadi menteri. Jadi menteri. Tak pernah. Dan juga seorang Perdana Menteri yang membaca doa. Saya pun tak pernah dengar juga. Jadi ini isyarat-isyarat yang bagus, yang baik. Saya rasa riset pembaharuan ekonomi negara Malaysia, ekoran daripada pengalaman di bawah COVID ini sudah membuka mata ramai orang. Dan MDN sebagai tunjang kepada perbincangan ini, mesti kita ambil tanggungjawab berjumpa dengan Perdana Menteri sendiri. InsyaAllah selepas ini. Kita bawa satu kertas kerja yang kita kata dari segi pengurusan pembaharuan ekonomi umat di Malaysia, kita dah cukup ramuannya. Manusianya dah ada. Pakar bidangnya dah ada. Petaniannya pun dah ada. Kawasannya pun ada. Kawasannya pun luas. Kawasan kalau yang ada tanah boleh tanam. Tanah terbiar pun banyak. Kalau tak ada tanah untuk urban farming, saudara Azizul pun dah tunjuk jalan. Maka kita kata kepada Perdana Menteri untuk komponen manusia melaksanakan pembaharuan ekonomi umat ni kita dah ada. Yang kedua, dana. Dananya mesti bebas riba. Bagaimana nak bebas riba? Kita ada zakat, kita ada wakaf, kita ada ramai sukarelawan yang nak mengeluarkan duit sekarang. Tengok saja berapa banyak wang dikeluarkan oleh pihak NGO untuk membantu masa-masa COVID. Maka duit dah ada. Koperasi ada, wakaf ada, zakat ada, Baitul Mal pun ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahan tempatan sepertinya yang disebut benih. Mesti benih kearifan tempatan. Bahan-bahan tempatan yang Prof Azizan buat untuk beri makanan kepada lembu dan kambing dan sebagainya itu tanpa mengimport bahan makanan untuk haiwan dan diambil daripada industri pertanian cukup-cukup hebat. Yang keempatnya ialah kaedah. Kaedahnya ialah agroekologi. Seperti yang Dr. Azizan kata, dan ini kita akan dapat banyak tentangan daripada mereka yang tidak senang dengan agroekologi. Sebab sekarang ini rata-rata di Malaysia, kaedah konvensional bukan agroekologi. Dan jentera-jentera kerajaan yang ada sekarang ini memang memperkasakan kaedah bukan agroekologi. Apa yang kita minta ke depan ialah semua tanah-tanah yang terbiar kita bangunkan, yang terbiar, sawah terbiar banyak ya. Ekoran daripada pengambilan daripada jentera-jentera besar, kita bangunkan dan diberi sokongan dan dokongan oleh kerajaan untuk membangunkan agroekologi. Dan kita bukannya nak bertanding, kita nak memberi sokong menyokong. Yang nak guna konvensional guna. Yang nak guna agroekologi silakan dan diberi sokongan yang sebanyaknya oleh kerajaan negeri. Akhir sekali, kita nak buatkan Malaysia sebagai labuhan ilmu. Apa itu pembaharuan ekonomi pasca COVID yang memberi penekanan kepada pemerkasaan petani, pemerkasaan ekonomi desa, pemerkasaan kepada peningkatan hubungan silaturahmi sesama penggerak di peringkat lapangan. Saya kira kalau kita dapat buat perkara itu, apa yang kita tinggal ini sangat berjaya dan insyaAllah dia akan menjadi bahan masuk akaun akhirat kita insyaAllah. Okay, terima kasih Prof Wan. Kita tanpa kita sedari, perbincangan kita telah melalui 1 jam 16 minit. Dan kalau kita bercadang untuk tamatkan 1,5 jam perbincangan kita, maknanya kita ada beberapa. Ya. Kita ada 15 minit untuk
untuk gulung lah. Mungkin setiap orang gulung. Saudara Zakaria itu terpisah lagi daripada kita. Silakan. Jadi kita nak bagaimana universiti ni boleh digembelingkan, diberi fokus menjadi pihak yang memainkan peranan penting untuk melahirkan satu graduan, yang kedua untuk menyokong apa yang Prof. Haizan sebut dan rakan-rakan lain sebut tadi. Profesor-profesor ni, pakar-pakar ni mesti turun pergi bersama dengan para pengusaha. Sebab kalau sebelum ini dalam dasar penswastaan universiti kan, cari duit sendiri itu semuanya perlu tax. Ada nasihat sikit perlu bayar dan sebagainya. Boleh tak ni Prof Wan mengutarakan wakaf umpamanya, para profesor kita ni niatkan bantuan dukungan itu sebagai wakaf dia untuk melihat Malaysia menjadi negara pengeluar. Kepakaran itu diwakafkan untuk membangunkan. Okey, tolong jelaskan peranan universiti itu. Sekarang ini daripada UKM sudah ada satu program Profesor ke Desa. Yang diusahakan oleh teman-teman kita di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, namanya program Profesor ke Desa. Mereka turun ke Padang untuk meningkatkan kesedaran kepada anak-anak muda betapa perlunya berdikari dan masuk kepada medan keusahawanan diri secara berstruktur. Universiti sangat menyokong kerja-kerja ini sebab dia kira urusan mendekat masyarakat dan sudah pun dijenterakan. Malah di UKM pun Prof Azizan boleh bantu, ada dia panggil UKM ke negeri Prof Azizan. Jadi di peringkat universiti memang usahanya sudah ada. Jadi kita mesti strukturkan lagi sebagai industrial placement. Kita sekarang ada industrial placement latihan industri 8 minggu yang kita hantar di hospital, di industri dan sebagainya. Jadi sekarang kita boleh salurkan peluang 8 minggu hingga 12 minggu itu untuk bertani, untuk ke kawasan-kawasan yang boleh membangunkan industri berasaskan agroekologi. Pelajar dapat markah di situ. Itulah saya kira di peringkat universiti sudah pun bermula, cuma mungkin MDN boleh lagi ketengahkan strukturnya. InsyaAllah. Okey, Dr. Anizan, ada cadangan lagi bagaimana profesor-profesor? Tadi Dr. Anizan dah sebut juga integrated ni, pakar di Jabatan Pertanian, pakar di itu, pakar ni perlu integrated untuk kita bangunkan satu kekuatan. Sebab di segi prasarana, di segi jentera, kita dah ada segala-galanya. Pusat pendidikan pertanian, pusat pendidikan perikanan, pusat apa? Banyak pusat ada. Tapi bagaimana integrated yang dia hanyalah tidak menjadi pusat kajian, tetapi pusat yang menjayakan pertanian negara. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya tak begitu nampak usaha di peringkat kerajaan untuk melihat keberkesanan sistem pertanian bersepadu di mana hasil buangan pertanian tu dikitar semula. Saya mencari data tu kurang berjaya lah. Tapi walau bagaimanapun tadi kita lihat pada usaha-usaha universiti melalui penyelidikan masing-masing datang bersama dan contohnya persatuan saya Sri Mas sedang mengusahakan satu kerjasama di antara UKM dengan Universiti Melaya bawah program UMCare dia. Dan UUM memang bersama dalam projek kami yang dibiayai oleh UNDP. Tiga universiti ini akan bekerjasama untuk melihat pada masalah yang petani minta pertolongan atau lihat contohnya di kawasan padi ada masalah penggeret batang. So satu daripada
seperti Prof Nazri cakap tadi kan, sebenarnya kalau padi ni kita boleh menangani masalah serangan secara ekologi. So kita ada satu projek macam tanam bunga, melibatkan universiti-universiti ini datang bersama untuk bekerjasama lah untuk melihat adakah boleh berjaya untuk menggunakan ecological engineering dengan menggunakan bunga sebagai penarik parasitoid, dan UKM juga cuba meminta grant untuk set up makmal untuk melihat bagaimana nak biak parasitoid. Dan itulah yang dari segi pusat pertanian bersepadu ni mungkin kena lebih banyak kempen lah untuk mendapatkan perhatian kepada pertanian bersepadu. Mungkin saya nak minta Prof Azizan juga komen lah macam mana tadi kalau katakan untuk ternakan kita boleh hasilkan daripada tempatan, dan peranan pertanian bersepadu ni macam mana boleh digabungkan untuk lebih mantap lah. Saya sebenarnya tak ada jawapan, tapi memang sangat perlu sebab saya cari maklumat data memang kurang sangat. Maknanya tak ada lah tu. Maknanya tak ada. Sila Prof. Okey, terima kasih. Saya nampak macam ni. Dia ada di sana ada vacuum. Vacuum yang wujud di antara petani dengan universiti. Ada kudam gitu. Di antara petani dengan orang Jabatan Pertanian. Ada vacuum juga. Di antara petani dengan pembekal-pembekal, benih, baja dan sebagainya, ada vacuum. Sebab kita tengok bila kita nak menjayakan sini, dia memang saya setuju, dia memang mesti integrasi. Mesti pergerakan ini, perjuangan ini sepadu. Saya ambil satu contoh, apabila saya nak buat makanan lembu ni, kita cari pakar-pakar sebenarnya. Yang mana tak ada pakar tempatan, kita ambil pakar luar negara. Sampai begitu sekali. Dan research itu ialah research yang dalam bentuk praktikal. Dia bukan hanya on paper, tetapi yang bentuk praktikal yang kita sini monitor sampailah benda tu berjaya. Dalam konteks buat makanan haiwan ni, ambil masa 7 tahun. Sampai betul-betul kita establish, sebab target kita ialah zero, makanan haiwan ni berasaskan pada sumber yang maknanya sumber pertanian, daripada sisa sawit, sisa soya, sisa kemudian kita integrate dengan jerami padi, kerana ketika itu kita berfikir macam mana kita nak tambah pendapatan petani. Sebab jerami dibakar kan. Sedangkan jerami itu ada value, maka kita convert jerami itu menjadi highlish meat, maknanya menjadi makanan lembu, jadi gabung pula dengan sisa daripada sawit. Yang mana sisa sawit itu tak ada value. Di kilang-kilang itu dibuang begitu saja. Kemudian kita pula, kemudian apa yang pengalaman saya ni, mana kita approach peternak-peternak ni, kita tanya kenapa dia tak mau belah lembu? Jawapan dia simple saja. 60 hingga 70% kos peternakan lembu adalah daripada makanan. Dan yang kontrol harga makanan ni siapa? Mereka itulah kan. Jadi akhirnya bila kita baca dari segi ROI-nya, tak ada ROI lah. Sebab sumber makanan dah harga makanan dah 60 hingga 70%. Kemudian makanan yang disupply itu tak menggemukkan lembu pun. Jadi bagi ada saja kan. Jadi, ini adalah game juga. Ini game dalam perniagaan. Game dan perniagaan. Jadi akhirnya kami berfikir, oleh kerana makanan itu adalah punca kepada kos kan. Maka kita cari apa sebenarnya, maknanya, dan kita invest lah. Maknanya lebih kurang 1 juta lebih kurang untuk research ini daripada duit poket sendiri, sehingga kita dapat satu formula yang memang bagus. Jadi saya nak sebut bahawa saya setuju apa yang Dr. Nizam sebutkan tadi. Kita kena turun pada petani, kita kena upgrade knowledge petani. Kita mesti meningkatkan kemahiran teknikal. Dan kemudian kalau disebut mahasiswa sekarang ni kan,
mahasiswa ni duduk kat universiti, dia belum didedahkan alam sebenarnya di luar. Tanah di kampus ni banyak perahuan. Banyak. Tanah di kampus ni banyak. Tapi Golf tak course jadi pun duit. luas tu. Tak jadi duit. Golf course UKM tu luas tu. Luas tu. Jadi Tanah saya nak terbiar. tanah terbiar banyak. Jadi soalnya ialah maknanya kalau kita cakap generasi dahulu, generasi yang tua-tua yang sedang masih lagi bergelumang dengan pertanian, memang kita kena bantu aspek teknikal. Mereka nak memang aspek teknikal. So, memang itu pengalaman saya. Apabila saya bantu peternak lembu ni, kita bagi dia makanan lembu ni, kemudian kita ajar, bagi dia, kemudian kita cerita dia, akhirnya dia nampak sendiri, dia nampak dengan mata kepala dia lembu tu cepat besar, maka dia confident, dia yakin. Maka dia bekerjasama dengan kita. Ya. Manakala saya tengok mahasiswa ini, mahasiswa ni dia di kampus. Dia tak ada satu perubahan minda, tak nampak. Kan? Tak berlaku lah. Sebab doktrin dia keluar makan gaji. Jadi dia minda yang statik. Keluar nak makan gaji. Bila sebut pertanian, dia takut. Dia takut sebab dia tak ada experience. Especially learning, pengalaman pembelajaran tu tak ada. Maka sebenarnya, co-curriculum di universiti ni sudah sampai masa dia kita ubah. Setuju. Co-curriculum yang berasaskan pada agro makanan. Ya. Sehingga saya pernah mencadangkan dulu kan. Kalau Prof Wan ingat ialah agro campus. Ya. Kalau sebut green campus ni apa dia? Apa dia green campus ni? Maka kita kena tukar dalam dasar yang baru agro makanan ini campus adalah agro campus. Kalau kita bagi selama ini industrial training di luar sana, maka industrial training juga maknanya secara holistik berlaku di kampus. Ya, betul. Ini kita sudah sampai masa. Bila Dr. Aizan sebut begitu, saya nampak ni di sebelah rumah saya ni satu lapangan yang sangat luas, UPM. Universiti pun dulu Universiti Pertanian, sekarang Putra. Kawasan dia sangat luas, tapi dia tak perlu dia apa-apa makanan. Just untuk research dia lah. Macam mana? Inilah pembaharuan. Ini pembaharuan yang kita kena buat dalam gagasan baru ini supaya kita tidak membiarkan tanah yang sepatutnya menghasilkan makanan oleh graduan universiti dengan memberikan mereka sokongan dan dukungan dan juga doktrin baru bahawasanya pertanian itu sangat-sangat penting untuk negara, untuk mereka dan membawa pulangan yang cukup bagus. Walaupun tidak ada tanah seperti saudara Azizul. Tanah tak ada. Tapi boleh menghasilkan sumbangan kepada keperluan makanan negara sehingga 50%. Ini saya pun terkejut. Alhamdulillah. Cuba Dr. Nizam boleh kongsi bagaimana kita nak ketengahkan SRI kepada petani. Yang mindanya itu berkata pada kita, macam mana kalau kita nak tanam padi tak ada racun. Dia heran bahawasanya kaedah SRI agroekologi ni tidak perlu racun. Macam mana saya? Sebab minda dia tu sudah terpahat dengan racun yang perlu diguna, dengan racun yang perlu diberi satu subsidi. Dengan kaedah petani tak payah turun ke sawah pun. Dia pukul telefon, dia dapat benih. Benih datang daripada bukan satu jabatan kerajaan, satu syarikat. Dia telefon, dia dapat air yang masuk, dia telefon, dia dapat kimia yang masuk, dia telefon. Semua dia pakai telefon. Jadi kaedah baru sekarang ini untuk menggerakkan pembaharuan ekonomi baru mesti memberi pengalaman di peringkat universiti lagi, malah di peringkat sekolah rendah lagi. Barulah orang macam saudara Azizul ini timbul. Dan ramai lagi petani yang berwawasan tinggi ya. Saya rasa ini satu peluang besar bagi kita. Silakan Dr. Nizam. Sebelum tu kita sudah di penghujung perbincangan dan ringkaskan. Okey. Seperti Prof Azizan cakap tadi, seeing is believing. So kita punya approach di Slimas, kita ambil konsep farmer field school di mana kita didik petani untuk sharing di lapangan sendiri. Contohnya kalau katalah padi SRI, dia tanam SRI, dia yang jalankan
kursus atau perbincangan dengan petani-petani yang ingin belajar. Jadi kami dah buat di Tambatuan, di Ratau Sabah dan di Lundu Sarawak, di yang Farmer Field School ni, konsep Farmer Field School di mana petani yang boleh kata mengajar ataupun sharing lah, konsepnya sharing dengan peer to peer. Jadi di Sawah Sempadan Sri Learning Center yang giat memberi kursus tiap 3 bulan sekali ada. Dan di Semadong Perlis, dan di Sri Lovely di Sik Kedah, bawah Sri Lovely punya ni lah, dia apa, jadi kita pertengahkan Farmer Field School punya konsep dan projek macam apa yang kami akan buat arah ke integrated farming ni. Kami juga akan masuk dalam konsep Farmer Field School ni supaya petani yang buat sharing dengan petani lain. Kalau kami ada belajar apa-apa dari pengalaman kami untuk menaikkan integrated farming pada projek-projek yang akan datang ni. Itulah Farmer Field School punya konsep. Okey, alhamdulillah 1 jam, hampir 1 jam setengah perbincangan kita telah menemui lebuh raya. Kita guna sekali lagi lebuh raya ya, Prof Nazari, Prof Wan. Minggu sudah kita sebut tentang lebuh raya. Kita dah temui lebuh raya untuk menjadikan pertanian ini sebagai sumber baru ekonomi era pasca COVID-19. Tapi ada 4 perkara yang perlu integrated. Yang pertama polisi. Pemegang polisi mesti membentuk polisi yang sesuai untuk menggalakkan pertanian baru ini. Yang ni kita berharaplah Prof Wan boleh bercakap nanti dengan Profesor Emeritus Datuk Mahmud supaya apa yang disebut tadi MDN boleh bersama-sama dengan PM memberi satu pandangan baru bagaimana laluan baru, lebuh raya baru itu dibangunkan. Maknanya kita dah ada, kepakaran kita ada. Ya, petani kita ada, tanah kita ada. Tanah kita bukan macam di Somalia. Kan? Tanah kita hujan, panas, subur, semua ada. Jadi ini perlu polisi perlu dibentuk semula. Kemudian yang keduanya adalah mindset. Mindset ini bukan saja pada para petani tetapi juga kepada mereka yang beri tanggungjawab untuk mengurus. Ya, kalau di universiti lah. Kalau di jabatan pertanian lah. Yang Dr. Anizan sebut tadi, local government. Mereka patut menyediakan atau memberi galakan apa-apa. Benda ini boleh dilaksanakan kalau ada integrated. Ya. Kemudian yang ketiganya, kita ada kepakaran. Kan? Di universiti dan sebagainya. Kita dah ada. Kenapa kita tak mau gunakan kepakaran tempatan? Macam tim Profesor Dr. Azizan boleh menghasilkan makanan yang 100% daripada sumber tempatan. Kenapa? Takkanlah kita benih jagung, bibit jagung tu, kita perlu ambil daripada Taiwan. Kan? Mana pergi kita punya kepakaran? Kita boleh buat sebenarnya. Tapi oleh kerana game, di dalam dunia ni, game itu sangat hebat, maka kita terpaksa mengikut. Kemudian yang keempatnya, apa yang Prof Nazari sebut, selagi mana kita diikat oleh riba, selagi itu kita tidak dapat lari daripada dipermainkan. Kang iWakaf, Presiden iWakaf International ada bersama kita. Mari kita cuba mari kita sama-sama mencari jawapan. Pasti jawapan itu ada selagi mana kita mau mencari jawapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, alhamdulillah perbincangan kita 1 jam setengah ini telah menyimpulkan apa yang kita rasa kita boleh menuju ke hadapan untuk kita mengutamakan pengeluaran makanan sebagai keutamaan kita. Alhamdulillah COVID-19 datang. Kalau COVID-19 tidak datang, kita masih lagi leka dengan cash crop. Prof Nazari, kita masih selesa untuk menerima dana daripada penganjur-penganjur riba. Dan hari ini alhamdulillah kapitalis sudah tersungkur di seluruh dunia. Kita dah kita baca beberapa puluh giant company
sudah tersungkur. Nak winding up sudah. Jadi ini adalah rahmat kepada kita. Jadi penonton MDN sekalian, jangan lupa minggu hadapan kita akan teruskan perbincangan yang berkaitan dengan ekonomi perbankan. Ini yang Prof Nazari selalu sebut, kita punya Prof Wan selalu sebut. Bagaimana? Bila sebut perbankan, dia berkaitan dengan pendanaan. Ya. Kalau hari ini kita nak duit, nak membangunkan apa saja, kita pergi ke bank, bank ada dia punya charge dia. Jadi selagi kita diikat oleh itu, maka susah. Namun kita ada jawapan yang saya sebut tadi dalam ayat wakaf. Cuma benda ini masyarakat belum lihat itu sebagai satu kekuatan. Sedangkan dalam Al-Quran lama sudah disebut tentang wakaf dan sebagainya. Panel minggu hadapan tentu lebih menarik lagi. Di antaranya adalah Datuk Seri Idris Yusof, bekas menteri dan sekarang dia adalah pengurusi Felda. Kemudian yang keduanya Profesor Madya Dr. Aznan Hassan, Presiden Association of Syariah Advisors in Islamic Finance (ASAF) dan lecturer di Universiti Islam Antarabangsa. Sehingga kita bertemu di minggu hadapan pada hari yang sama dan waktu yang sama. Saya bagi pihak MDN merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada panel tetap Profesor Wan Mukhtar, Profesor Nazari dan panel jemputan pada hari ini Profesor Dr. Azizan, Dr. Azizan Anizan dan Saudara Azizul Julerin dari Kundasang, Sabah. Mudah-mudahan selepas ini kita boleh pergi tengok projek yang diusahakan oleh Saudara Azizul. Saya pun teringin juga nak pergi nak mengusahakan projek dia. Kalau 1 bulan, 1 ekar, dia boleh produce RM40,000. Saya rasa Saudara Azizul, nanti boleh WhatsApp Azizul, WhatsApp beberapa gambar kepada kita nanti untuk tunjuk beberapa tingkat yang ada tu. Gambar WhatsApp. Okey, boleh. Okey, boleh. Terima kasih. Boleh, Prof. Okey, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tergangguan, ada ganggu di tengah jalan tadi. Biasalah dalam lempuh raya ni, di zaman MCO ni ada roadblock dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu hadapan pada waktu semua kita akan bertemu lagi. Sekian, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.